Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pasti yang menonton adalah generasi apa, tapi saya adalah datang daripada generasi yang pergi ke sekolah, malas nak pergi sekolah, tapi bila play lagu July Morning daripada kumpulan Wiraya Hip, semangat untuk pergi sekolah. Kalau saya rasa malas untuk pergi sekolah pagi, saya ada kaset, saya akan play lagu-lagu daripada band hippies, Whitesnake. Dia akan buat saya semangat pergi sekolah. Bila kami pergi ke sekolah, kami belajar bahasa Inggeris daripada lagu-lagu hippies. Kawan bawa lagu, kita akan dengar. Pada zaman saya tu, Iron Maiden belum ada. Band paling jiwang adalah Scorpion. Tetapi band-band yang kita dengar pada waktu itu, yang besar adalah Led Zeppelin, Pink Floyd. Pink Floyd semua orang menyanyi, Another Break in the Wall. Sebab itu adalah lagu pemberontakan budak sekolah. Kita akan menyanyi. Janis Joplin, bagi mereka yang basic main gitar, mereka akan belajar main blues yang heavy. Lagu-lagu yang mereka mainkan tentulah Janis Joplin. Bagi orang yang merasa suara dia bagus dan suara dia hebat, dia akan cuba menyanyikan lagu Nazareth, itu Love Hurt, nak tunjuk key suara dia sampai. This is macam mana saya, kerana saya bersekolah dengan Aru. Aru adalah senior saya, Aru Coffee Cancer dan juga Republic of Breakfast. Kalau Aru menonton, hai Aru, sama sekolah, melepak sama, besar sama, datang Kuala Lumpur mencuba nasib. Aru datang dengan band Claustrophobia. Kemudian Aru mencuba lagi, jadi ramai kawan-kawan kampung saya yang datang. Sebahagian telah meninggal, sebahagian telah menjadi tokoh korporat, sebahagian telah pun menjadi usahawan, dan sebahagian berjaya menjadi pemuzik. Jadi itulah tempat saya di kampung saya tu, saya dibesarkan tanpa boleh menafikan sumbangan muzik hippies dari segi pembentukan pemikiran, terutama belajar bahasa Inggeris. Kemudian bila dah bertukar-tukar bahasa Inggeris, kita faham satu lagu dan kemudian menanamkan semangat. Macam saya ni, Dermahanism. Kenapa saya selalu pro bila saya menjadi wartawan, kenapa saya selalu pro pada Dermahanism, iaitu masyarakat awam, adalah kerana orientasi muzik hippies yang sangat kuat. Orientasi muzik Woodstock yang sangat kuat kepada saya. Yang menjadikan walaupun orang cerita apa yang buruk tentang Woodstock, tapi saya menerima banyak yang baik tentang muzik Woodstock. Saya cerita pada saudara bahawa apa itu Woodstock? Kadang-kadang saudara menarik satu barang daripada karung gundi. Saya cerita pada satu barang, katalah saudara tarik dan keluar t-shirt ni. Untuk pemain-pemain bandar, setiap kali anda pecah gundi, anda tak menarik sampah keluar daripada gundi. Banyak benda yang saudara tarik daripada gundi adalah sejarah. Macam saya kata ini, kalau saudara tengok ni, dia perkara biasa. Tapi untuk saya ni adalah satu benda yang besar. The Grateful Dead ni. Sama juga seperti Jefferson Airplane. Sama seperti kalau jumpa Bob Dylan, sama seperti kalau jumpa Janis Joplin, sama seperti kalau jumpa dengan John Lennon, sama juga kalau saya jumpa The Doors, Jim Morrison, sama juga kalau jumpa Jimi Hendrix, sama juga sampai jumpa dengan Chuck Berry. Ini adalah tokoh-tokoh yang memberi sumbangan yang sangat besar pada era mereka menentang 3 presiden Amerika yang terbabit dengan membawa Amerika terlibat dalam Perang Korea. Perang Korea adalah pada tahun 51 hingga 53. Kemudian Amerika terlibat dalam Perang Vietnam tahun 55 hingga tahun 75. Ketika itu, tidak ada siapa pun yang berani menentang pembabitan Amerika secara radikal kecuali anak-anak muda yang keluar ke jalanan. Dan siapa yang menjadi stamina kepada anak-anak muda ini, masa itu mereka tak dipimpin oleh ahli politik kerana gerakan hippies tidak menyertai Demokrat dan tidak menyertai Republikan. Mereka adalah satu entiti anak muda yang terpelajar daripada kelas menengah Amerika. Untuk saya jelaskan kepada saudara, gerakan ini tidak digerakkan oleh penagih dadah dan orang-orang di tepi jalan. Gerakan hippies digerakkan oleh mereka yang berada di kampus, di universiti. Sebab itu saya cerita pada saudara, kalau saudara membaca apa yang menjadi aspirasi kepada Steve Jobs dan Tim Cook ketika mereka menggerakkan Apple, adalah kerana mereka berkata, sekali Amerika menipu rakyat awam dalam isu Perang Vietnam, tunggulah, satu masa maklumat bukan lagi milik kerajaan tetapi milik rakyat. Generasi inilah kemudiannya yang melahirkan digital platform yang membolehkan saudara mempunyai Facebook, yang membolehkan saudara mempunyai WhatsApp, yang membolehkan saudara mempunyai media sosial. Kerana mereka menentang pada waktu itu adalah setiap kali tentera Amerika mati dalam Perang Vietnam, surat yang akan sampai kepada ibu bapa adalah missing in action. Bahawa anak saudara telah hilang dalam perang. Ini lama-kelamaan menimbulkan rasa protes kepada anak-anak muda yang berada di universiti yang boleh berfikir. Mereka berfikir takkan sampai 18,000 orang hilang. Takkan sampai 15,000 orang hilang. Jadi golongan ini keluar dan menentang kerajaan Amerika untuk menarik diri keluar daripada Perang Korea kerana Amerika tak perlu terlibat dalam Perang Korea. Dan kemudian menarik diri daripada Perang Vietnam kerana Amerika tak perlu terlibat dalam Perang Vietnam. Untuk pengetahuan saudara, ada 2 nama, iaitu Alan Greenberg dan juga Jack Kerouac.
Jack Kerouac. Ini orang yang memberi idea mengenai hippies. Kemudian saya cerita tentang yuppies dan kemudian saya cerita tentang yippies. Dia ada 3 benda Y, hip, yup dan yip. Mereka yang memberi gerakan ini satu kesedaran bahawa sesuatu perlu dilakukan oleh anak muda untuk menentang dasar Amerika, terutama apabila Amerika terlibat dalam Perang Vietnam 55 hingga tahun 75. Amerika terlibat dalam Perang Vietnam selama 19 tahun, 5 bulan, 4 minggu, 1 hari. Itu panjangnya perang tu daripada tahun 55 hingga tahun 75. Dan presiden yang paling kuat ditentang oleh mereka adalah ketika Presiden Kennedy yang memerintah, John F. Kennedy, yang memerintah pada tahun 61 hingga tahun 63. Diikuti oleh Presiden Al Jackson daripada 63 hingga tahun 69. Tetapi kemuncak penentangan adalah pada Presiden Nixon, iaitu pada tahun 69 hingga tahun 74. Media Amerika waktu itu dipengaruhi oleh kerajaan. Ada media, kalau saudara menonton filem The Post, itu ada filem yang betul bagaimana pada waktu itu mereka yang memiliki media terpaksa menjadi alat kepada kerajaan Amerika untuk mengeluarkan maklumat-maklumat yang berat sebelah bagi menipu majoriti rakyat Amerika. Tetapi kaum muda adalah orang yang terpelajar, mereka berada di universiti, mereka boleh berfikir, maka mereka menggerakkan satu gerakan yang dipanggil gerakan Woodstock ataupun hippies untuk menentang kerajaan Amerika. Dan kenapa sampai sekarang ramai orang percaya ini gerakan free sex, ini gerakan dadah, ini gerakan jalanan. Itu adalah apa yang dipotret ataupun digambarkan oleh media Amerika pada waktu itu untuk menimbulkan kebencian masyarakat elit terhadap anak muda yang bergerak ke jalanan untuk menentang pencampur tangan Amerika dalam Perang Vietnam. The most is Perang Vietnam. Kerana Perang Vietnam mengorbankan anak-anak muda Amerika secara sia-sia. Anak-anak muda dihantar dan kemudian maklumat palsu dibawa balik dan disebarkan kepada rakyat Amerika, kononnya Amerika menang dalam perang. Sebab itu saya kata apabila saudara tarik gundi kan, saudara jumpa Grateful Dead. Ini adalah band yang disenaraikan sebagai antara 6 yang paling berjasa dalam menentang dasar Amerika. Saya cerita pada saudara, Lennon tidak disenaraikan. Yang disenaraikan di dalam tu adalah Rolling Stone, Grateful Dead, Jefferson Airplane, disenaraikan juga Bob Dylan, disenaraikan Rolling Stone. Sebagai yang paling committed dalam gerakan hippies untuk menentang kerajaan Amerika kerana campur tangan dalam Perang Vietnam. Ini antara benda yang bila kita tarik gundi, kita tak beli hanya kerana orang pakai, kita pun nak pakai. Gundi itu dia datang, dia menyimpan sejarah. Sebab itu saya katakan barang yang baru tadi petang pun meninggalkan sejarah. Apatah lagi barang yang 20 tahun, 30 tahun yang keluar pada tahun 70s. Macam saya kata bila saya memakai Levi's, ini adalah Levi's yang dipercaya dalam model 60s. Saya ingat bahawa jeans menjadi sebahagian daripada definition hippies ataupun gerakan Woodstock pada waktu itu. Sedikit rasa proud kerana saya rasa saya tak berada dalam generasi itu. Kerana saudara perlu ingat bahawa kota yang menjadi perhimpunan pertama gerakan hippies adalah San Francisco, tempat lahirnya Levi's. Pada tahun 1967, saya baru lahir tahun itu. Di situlah mereka berkumpul, kemudian gagal. Tetapi kejayaan yang paling besar adalah berkumpul di New York, di mana 500,000 anak muda berkumpul di New York untuk melancarkan protes besar-besaran di jalanan dan kemudiannya mendesak secara terbuka kerajaan Amerika untuk berundur. Ada 3 presiden yang ditentang. Yang saya kata tadi, pertama adalah Kennedy. Kennedy memerintah tahun 61 dan kemudian dibunuh pada tahun 63. Digantikan oleh Presiden Jackson yang memerintah daripada tahun 63 hingga tahun 69. Tetapi Presiden Robert Nixon yang paling teruk ditentang kerana Nixon adalah seorang yang seperti Trump sekarang. Kalau saudara baca profil, Nixon dan Trump adalah 2 orang yang sama, tidak stabil, melakukan keputusan-keputusan yang berani, seorang yang tidak takut mencatur kepentingan diri yang saya sebut sebagai pemimpin-pemimpin anarkis ni. Menyebabkan pada tahun tersebut, orang yang hebat seperti John Lennon memilih untuk tidak meninggalkan Beatles. Salah satu sebab Lennon berpisah dengan Beatles bukan sahaja kerana krisis dia dengan McCartney, tetapi kerana Lennon sendiri menganggap bahawa berhentilah Beatles daripada menyanyi lagu ye ye ye, oh ye ye ye. Kerana pada waktu tu Lennon mengatakan ini bukan lagi muzik untuk anak muda bercakap ketika dunia sedang mengalami krisis yang besar. Itu antara punca dan akhirnya berpisah, Lennon keluar. Dan itulah Lennon keluar yang saudara dapat lihat kenapa keluarnya album Lennon Imagine dan juga Give Peace a Chance. Walaupun 2 lagu tersebut tidaklah kita raikan sangat kerana Imagine boleh dianggap sebagai satu lagu yang menggambarkan Lennon adalah seorang ateis. Maka Imagine adalah pengaruh
Hindu yang sangat kuat dalam aliran Woodstock. Ketika Woodstock sedang mencari apakah aliran kerohanian yang perlu mereka pegang ketika mereka bangkit untuk menuntut pembaharuan bagi generasi mereka. Bagi mereka yang main band, susah pasal band Woodstock ni tak banyak. Rolling Stone pun saya rasa kebanyakan t-shirt yang saudara dapat adalah pasca Woodstock. Band-band Woodstock yang hilang terus tu maksudnya yang susah kita nak dapat adalah Jimi Hendrix. Chuck Berry langsung saya tak pernah nampak dia punya kemeja. Kemudian kita susah nak Jimi Hendrix ada tapi repro, tak jumpa nilai vintage je. Kemudian band-band yang mengisi pada waktu itu yang saya rasa yang langsung kita tak pernah jumpa, susah nak jumpa adalah Uriah Heep, Whitesnake, Rainbow. Yang susah Black Sabbath ada tapi banyak saya tengok repro dan tidak mewakili karakter Black Sabbath pada zaman dia. Jadi saya nak nasihatkan pada saudara bahawa saya cerita pintasan zaman ni untuk kita tahu bahawa pakaian, fashion yang kita pakai tidaklah saja berlaku begitu saja. Dia mewakili period zaman tu yang sangat penting supaya apabila saudara menyarung sesuatu pakaian, saudara memegang satu pakaian, saudara tahu kata vintage adalah masa lalu. Bagaimana vintage itu menjadi penting dan wujud, mestilah ada sejarah dia. Kenapa orang tak collect barangan-barangan korporat yang dilahirkan pada tahun vintage? Tak banyak. Kenapa orang saudara tak main barang-barang yang milik kaum elit dan kaum kaya yang hadir pada tahun 60-an, 70-an, kaum-kaum kapitalis yang besar pada tahun 60-an hingga tahun 80-an? Kenapa kita tak cakap kata baju ni Walmart pakai baju ni ala ni apa owner Texas pakai lah, baju ni dipakai oleh jutawan-jutawan besar, kita akan pakai. Kita akan menarik baju yang sebenarnya saudara tak sedar, saudara sedang memakai baju yang mewakili aliran Mahranism, iaitu golongan bawahan, mereka yang komited kepada perjuangan kepada rakyat publik yang besar. Mereka yang komited membawa suara masyarakat bawah melalui muzik dan naik ke atas. Kerana kebanyakan daripada saudara juga collect baju band. Tapi band yang saya rasa saya tak follow adalah band-band yang kemudiannya bila datang black metal, datang heavy metal, yang saya fikir adalah band-band pengisi pemberontakan terhadap agama. Kerana saudara harus tahu bahawa apabila anak-anak muda mula menentang Kristian, mereka menghasilkan muzik-muzik yang berorientasikan black metal dan satanic untuk menafikan penguasaan agama Kristian dalam kehidupan mereka. Tetapi bagi band-band yang datang daripada latar belakang sastra yang sangat hebat seperti Jim Morrison, The Doors, Bob Dylan, kalau saudara mendengar Rolling Stone, kalau saudara mendengar Deep Purple, saudara mendengar Jimi Hendrix. Jimi Hendrix dan juga Chuck Berry datang daripada The Panther. The Panther adalah gerakan kaum kulit hitam yang menyertai gerakan Woodstock. Mereka sama-sama keluar pada tahun 1967 demonstrasi di San Francisco. The Panthers juga keluar untuk bersama-sama berdemonstrasi bagi tahun 69. Ini saya cerita pada saudara untuk saudara ambil sedikit pengetahuan mengenai barang yang saudara pakai. Kadang-kadang saya tak sempat pilih gambar yang betul untuk kita tengok ringer, untuk kita tengok kemah, untuk kita tengok overall, untuk kita tengok fashion yang digayakan oleh gerakan hippies untuk menentang gerakan yapis. Hippies ni adalah anak-anak muda yang membenci politik dan bangkit ke jalan raya untuk menentang golongan politik. Manakala anak-anak muda pada zaman tersebut yang menyokong politik dipanggil yapis, iaitu Youth International Movement. Mereka ni adalah generasi yang pada tahun itu Demokrat dan Republican. Sedangkan anak-anak hippies adalah mereka yang telah pun tak percaya sama ada Demokrat, tak percaya sama ada Republican. Mereka hanya percaya perubahan perlu dibuat. Amerika dalam apa jua keadaan politik harus berundur dan meninggalkan bumi Vietnam dan tak perlu campur tangan untuk membunuh orang luar dan menghantar anak-anak muda untuk dibunuh dalam perang yang sebenarnya Amerika pun tak tahu kenapa mereka perlu terlibat. Okey, kita nak pergi pada soalan. Kalau saudara ada orang tanya apa-apa tak? Emin tolong tengok jap. Okey, mungkin tak ramai yang ini adalah satu kejutan bila saya cerita bahawa sejarah ditarik daripada gundi. Saudara tak tahu bahawa setiap kali kita buka gundi bandar, sebahagian besar kita tarik adalah benda-benda, tapi kalau kita jumpa benda-benda yang macam Grateful Dead ni, ataupun saya sedang cari juga adalah Jefferson Airplane, saya tak pernah melihat baju dia. Saya mungkin nak bagi share dengan saudara tentang pentingnya kita faham bahawa tidak saja vintage sudah datang kosong. Saya selalu berfikir kata kalau kita bermain dengan waktu, berarti kita bermain dengan sejarah.
Apa guna saudara mengimbas masa lampau yang panjang kalau imbasan tu kosong. Setiap kali kita imbas barangan vintage yang kita pakai, berarti kita mengimbas sejarah yang penting. Apa yang pakaian itu wakili pada zamannya dan apa zaman itu wakili untuk kepentingan manusia. Jadi kalau saudara tanya dekat saya, cari Levi's 70s adalah kerana hippies. Cari t-shirt ring adalah kerana hippies. Kalau cari t-shirt band adalah kerana band-band tersebut menyuarakan sesuatu yang sangat besar. Saya tak anti Iron Maiden, saya tak anti band-band yang anti-Kristian, yang bangkit dan menolak ketuhanan kerana mereka menganggap Kristian telah menjadi ajaran yang mengikat mereka. Itu falsafah saudara pakailah. Sebab saya dalam had perbualan saya cuma nak menceritakan bahawa banyak pakaian, banyak baju band yang kita temui dalam gundi bandel adalah sejarah yang penting, yang kalau kita simpan, dia memberi sebahagian added value selain daripada kita suka bergaya dengan barang yang terpakai. Tapi kita tak beli kerana ia murah. Tapi kita beli ataupun kita tak beli kerana kita suka pakai benda terpakai. Tetapi added value yang ada dalam tu adalah kita beli kerana kita ingin menjadi generasi hari ini yang memiliki sebahagian daripada sejarah masa lalu. Itu kesimpulan saya supaya tak panjang. Malam ni kita dah lebih kurang 25 minit. Suggest 5 band hippies yang best. Oh, kalau 5 band hippies yang best, katanya saya adalah Pink Floyd lah, hardcore. Saya tak boleh suggest lah. Orang lain ada different. Sebab saya datang daripada literature background, berarti dia muzik yang berasaskan pada sastra Inggeris. Tentulah saya suka Pink Floyd. Tentulah saya suka Rolling Stone. Tentulah saya suka Bob Dylan. Bob Dylan the most lah, kerana hampir keseluruhan 486 rilik yang ditulis oleh Bob Dylan adalah puisi. Kemudian saya fikir Led Zeppelin lah, tak mungkin boleh dinafikan. Led Zeppelin adalah muzik yang besar, dan kemudian John Lennon secara individu mati dibunuh kerana komitmen dia dalam perjuangan untuk memastikan hak-hak civil dipelihara, dan dia menggunakan kekuatan dan pengaruh dia sebagai pemuzik untuk menuntut hak civil yang lebih adil. Dia menggunakan Amerika hanya sebagai platform. Perjuangan Lennon lebih kepada untuk mendapatkan hak civil bagi seluruhan manusia sejagat. Kalau saudara datang daripada generasi 80s, tentulah baju yang saudara kena ada U2, Bono. Kerana Bono adalah Laureate of Paris. Tidak ada penyanyi dan tidak ada artis yang menerima anugerah Laureate of Paris. Itu anugerah penghormatan yang diberi kepada pemikir ataupun orang yang menyumbang kepada sejarah penting dunia. Bob Dylan U2 menerima, Bono menerimanya pada tahun 2005. Dan kemudian saya fikir Sting adalah juga seorang yang penting. Bruce Springsteen juga adalah seorang nasionalisme Amerika yang penting, kerana sumbangan Bruce Springsteen. Janis Joplin adalah seorang penyanyi blues yang penting untuk saudara simpan. Yang lain tu saya fikir adalah mungkin ada orang dia minat. Macam saya kalau tanya terang-terang, saya memang pilih yang the previous. Saya tak berapa go to the 80s. Saya lebih go to the 70s. Kerana itu adalah period hippies Woodstock yang sebenar, kerana hippies berakhir pada tahun 75. Kemuncak daripada muzik mereka adalah pada tahun 65 hingga tahun 75. Ketika pada waktu tersebut Amerika terus menghantar tentera dan beribu-ribu anak muda Amerika mati dengan ibu bapa mereka menerima surat MIA, Missing in Action, tanpa pernah ada declaration mati di Vietnam. Dan waktu itu, waktu kemuncak di mana media-media Amerika menipu rakyat Amerika dengan menggambarkan Amerika menang perang, padahal hari-hari Vietcong membunuh beratus-ratus, beribu-ribu anak muda Amerika yang terpaksa pergi berperang di atas kerahan nasional. Okey? Okey bang. Filem Amok tahun 95 ada cerita tentang perkembangan Woodstock di Malaysia. Boleh review? Saya datang KL. Saya tak fikirlah besar. Saya fikir Rock O tu adalah salinan yang terbaik lah. Saya ada di KL, saya Woodstock. Saya memang seorang hippies. Saya pernah hidup 2 tahun tanpa rumah di Kuala Lumpur. Betul-betul saya datang ni, cerita you pasal hippies ni, bukan kopi. Saya datang Kuala Lumpur lepas SPM. Saya bekerja di pasar Coket sebelum saya masuk ke universiti. Betul-betul menjadi hippies lah. Zaman saya tu tidak ada orang Melayu yang bernama Melayu. Waktu tu orang Melayu semua sama ada mereka menggunakan nama Hispanic ataupun menggunakan nama Inggeris. Jadi itu zaman yang hebat. Tapi saya fikir the original hippies tak besar di Malaysia. Saya fikir kata budak Padang, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana penguasaan golongan hippies di Padang Kelab Selangor pada zaman Padang Kelab Selangor belum lagi diiktiraf sebagai dataran merdeka. Saya berada dalam generation tu. Di Pulau Pinang generationnya besar, di Johor generationnya besar. Tetapi saya fikir kata dari segi konsep ada perjuangan, tak ada ikut-ikutan tu, ya mungkinlah. Sebab waktu tu saya rasa nature di Malaysia berbeza. Kita tak ada krisis politik. Kita hanya kuat pada The Angry Young Men tahun 80-an.
pelajar-pelajar di Universiti Melaya yang mana bijak-bijak dan mempunyai idea yang hebat, mereka dipanggil The Angry Young Men. Kita tak ada zaman hippies. Itu jangan dinafikan. Itu janganlah kita poyo-poyo nak mengaku kata ada gerakan hippies di Malaysia. Ketika hippies berkembang, kita sedang mengisi kemerdekaan. Bila datang tahun 80-an, ramai anak-anak muda Bumi Putera mula kecewa kerana setelah mereka menilai kembali kemerdekaan, mereka mula mempertikaikan kemajuan kemerdekaan. Mereka mula mempertikaikan kenapa negara merdeka, petani masih miskin. Kenapa negara kita lama merdeka, penoreh getah masih miskin. Maka wujudnya golongan The Angry Young Men. Yes, itu penyalinan yang betul. Saya dapat melihat seniman-seniman besar daripada era The Angry Young Men yang hebat macam Tan Sri Johan Jaafar. Beliau adalah seorang writer yang sudah meninggal. Saya fikir adalah Sutong Umar RS, dan teater elit yang masih hidup adalah saudara Dinsman. Yang juga telah meninggal adalah aktivis teater, saya lupa dah. Apa Krishnan, saya dah lupa nama dia. Ada beberapa nama yang mengisi waktu tu dengan menggunakan seni dan berjuang. Tetapi dalam segi muzik tak adalah, sebab kebanyakan muzik tak boleh buat adalah kerana rekod label dikuasai oleh mereka yang ideanya bukan idea pemberontak. Lagu nak hidup kena dimainkan oleh stesen radio yang dikuasai oleh kerajaan. Penyanyi nak cari makan kena minta permit polis untuk buat konsert. Kena keluar dekat RTM. Sekiranya anda membawa agenda yang bertentangan dengan negara, bagaimana anda akan berkembang? Dia tidak seperti apa yang berlaku di Amerika, di mana record label diproduce oleh producer dan owner company yang memilih perjuangan yang sedemikian. Berarti tidak seperti Malaysia, kerana kita bergantung pada record label yang sebenarnya dia nak duit je. Jadi band tu tak boleh bawa fikiran yang besar kecuali pergerakan lagu. Saya nak gelak pada saudara lah. Pada zaman saya jadi ketawa lah kan, rock. Tapi bila menyanyi je, lagu cintaan. Itu yang jadi rock lentok, rock cintaan kita dengar kan. Jadi untuk orang yang betul-betul become a rockers tu, dia rasa macam, wah itu saja tinggalan lah. Sekarang nak dengar lagu pun kan. Kalau saya nak dengar lagu, saya nak compare, carilah satu lagu yang menyamai Another Break in the Wall. Tak jumpa. Carilah lagu folk yang menyamai Take a Cup of Coffee Before You Go. Tak jumpa. Carilah satu lagu yang boleh menyamai pembelaan Bob Dylan terhadap seorang yang dihukum penjara tetapi tidak menerima pengadilan di mahkamah. Hurricane. Tak jumpa. Jadi yang jumpa lagu-lagu yang kita boleh dengar sekarang lah. Kadang dengar lah juga saya pun. Teringat. Tapi 90% adalah lagu-lagu rock lentok lah. Saya boleh akui kata jangan mimpi dan jangan claim. Kerana era perjuangan Woodstock tak pernah wujud di Malaysia. Era gerakan hippies hanya ada pada fashion tapi tak pernah ada pada mentality. The Angry Young Men tidak digerakkan oleh industri muzik. Mereka digerakkan oleh pelajar-pelajar universiti yang hebat pada zaman universiti menubuhkan teater baca puisi dan mereka gerakkan. Itulah. Dengarlah Pop Yeye. Koleksi lagu-lagu rock cintaan. Kan? Itu saya cakap sincere, saya cakap jujur sebab saya ada fakta. Kalau nak cabar, tanya saya soalan yang boleh mencabar, kata fakta saya tak betul. Sebab saya juga writer. Saya juga peminat tegar muzik. Saya dengar muzik Malaysia ni. Tapi dengar sebagai muzik Malaysia. Tapi klaim kata muzik Malaysia mewakili era pemikiran hippies dan era pemikiran Woodstock dan mempunyai era The Angry Young Men, itu bohong. Muzik Malaysia adalah muzik hedonistik, iaitu muzik hiburan semata-mata. Ada satu dua lagu yang boleh kita banggakan kerana dia ada unsur tradisi, dia ada unsur keagamaan, itu ya. Tetapi cuba mengatakan muzik Malaysia adalah satu muzik Woodstock dan satu muzik The Angry Young Men, saya tak fikir ada band yang mewakili era tersebut. Menyamai band-band hippies, menyamai Bono dan U2 mewakili era 80s, Sting mewakili era 80s, Bruce Springsteen mewakili era 80s, kita tak ada. Tapi kalau nak cari sejarah yang sama dengan Engelbert Humperdinck, Tom Jones, saya fikir banyaklah, continuous sampai sekarang lah. Apa saja yang pop di barat, pop di negara kita. Apa saja yang pop di Bombay, pop di negara kita. Sekarang apa saja yang K-pop di Korea, akan K-pop di Malaysia lah. Muzik di Malaysia bukanlah tempat berlaku pengaliran fikiran yang sangat besar. Itu kita kena terima. Orang dengan muzik marah-marahlah, saya tak peduli. Tapi kita kena terima. Bercakap tentang hakikat walaupun pahit, itulah kebenaran. Kalau takut makan ubat, kerana ubat itu pahit, matilah kita dalam sakit, itu realiti.